Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Faput YouTube channel. Jadi dalam video kali ini saya akan bincangkan mengenai player-player yang saya rasa Arsenal patut beli. Fakri Putra. Dan motif saya untuk buat channel YouTube ni ataupun video ni, ini adalah planning saya untuk kumpul duit. Saya nak kumpul duit untuk berkahwin. Dan harap tolonglah share video ni ke apa ke, tolonglah sangat-sangat. Ini adalah satu inisiatif ataupun saya punya usaha lah untuk mengumpul duit dan mencari wang untuk menyara hidup saya, dan juga secara tak langsung mengumpul wang untuk saya punya perkahwinan lah. Saya harap anda dapat memudahkan saya punya urusan dan Allah akan balas dan pemudahkan urusan anda. Dan saya juga tak agak-agak untuk menggunakan, sekiranya ada revenue lebih daripada saya punya channel YouTube ni, saya akan guna dan pulangkan balik kepada anda. Dan saya dah berhasrat dah pun, kalau sampai satu tahap channel saya ni yang bolehkan saya untuk bagi balik apa yang saya ada, mungkin tak banyak, tapi tengoklah based on revenue yang saya dapat nanti, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan banyak masa, saya dah panjang bil banyak dah ni, kita iklan dulu lah. Iklan sekejap, tekan butang loceng. Dan jangan lupa subscribe, karena jangan lupa subscribe guys. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Easy! Straight to the point, straight pada tajuk, siapakah pemain yang Arsenal patut beli untuk menjadikan Arsenal ni satu klub yang lebih, orang kata, solid lah. Kita nak main UCL Jadi Arsenal, siapakah pemain yang patut Arsenal beli? Kita kena tengok dulu di setiap posisi Arsenal. Kalau kita tengok goalkeeper, saya rasa tak ada masalah. Saya rasa goalkeeper tu dah cukup dah. Dan defensive line ni, saya tengok centre back area ni, Arsenal mempunyai, orang kata, lambakan defenders, terlalu ramai. Dan saya rasa tak payah beli, saya rasa lebih baik jual certain player dalam posisi centre back tu. Dan untuk posisi left back, saya rasa ada masalah dekat situ, di mana Arsenal perlu mencari seorang pemain, ataupun kita boleh tengok ataupun panggil balik Sead Kolasinac. Tapi saya nak tahu pendapat anda lah tentang Sead Kolasinac ni. Anda rasa Sead Kolasinac ni masih relevan ke untuk main dalam EPL, ataupun dia masih kompeten ke untuk capai tahap EPL ni? Sebab saya tengok dia sebenarnya dulu satu tahap tu, saya rasa dia adalah satu left back yang solid lah. Dia macam Luke Shaw, macam left back, right back ni kebiasaannya badan dia tak sebesar itulah. Sebabnya dia ni nak jenis lari naik turun. Tapi Sead Kolasinac pernah capai satu tahap yang mana saya tengok dia macam Luke Shaw punya performance tu lebih kurang sama. Adakah dia deserve a second chance untuk Arsenal? Saya rasa dia deserve kalau Arsenal terlalu lokek dalam berbelanja lah. Saya rasa anda semua pun tahulah Arsenal ni macam mana kan. In the end, saya rasa Arsenal perlu cari seorang left back yang berbaloi dengan harga. Macam Kieran Tierney lah, kita tengok harga 25 million je. Kita tak expect macam tu sampaikan dia jadi prospek untuk Arsenal. Dan kalau ada pemain yang layak untuk masuk menggantikan ataupun menjadi backup Tierney di left back tu, saya buat masa ni saya tak nampak satu kandidat yang betul-betul solid untuk ganti. Kalau ada pun dulu pun macam emergency punya kandidat macam Kurzawa dan juga Patrick Van Aanholt. Selain tu saya tak nampak pemain yang betul-betul solid untuk dapatkan tempat left back tu ataupun untuk menjadi backup pada Kieran Tierney. Jadi kita move kepada bahagian right back pula. Bahagian right back ni adalah satu posisi yang saya rasa Arsenal wajib untuk mencari pengganti. Disebabkan saya rasa Hector Bellerin ni tak mampu lah. Dia memang out of dia punya prime. Dan pengganti untuk Hector Bellerin ni adalah Tariq Lamptey daripada Brighton. Kalau kita nak tengok Tariq Lamptey ni dia punya in terms of statistik lah seperti yang anda boleh tengok dekat skrin sekarang ni, kita boleh nampak yang goals dia satu, sama macam Hector Bellerin. Tapi kalau kita nak bandingkan gol, tak perlulah saya rasa. Sebabkan even kalau kita tengok dia punya appearances pun, Hector Bellerin lebih banyak daripada Tariq Lamptey ni. Saya rasa disebabkan oleh injury yang dialami oleh Tariq Lamptey lah. Dan assist kurang satu je. So dari situ saja kita boleh tengok gol dengan assist tu pun tak jauh beza pun. Sedangkan game yang dimainkan tu 2 kali ganda Hector Bellerin lebih banyak. Dan kita boleh tengok macam mana dia punya shots per game, Tariq Lamptey lagi banyak. Dia punya key passes lagi banyak. Dia punya dribbling pun lagi banyak. So dekat sini saja in terms of offensively dah nampak Tariq Lamptey lebih hadapan daripada Hector Bellerin ni. Dan in terms of defensive wise, kita boleh tengok macam mana Tariq Lamptey ni dengan bilangan game yang lebih sikit daripada Hector Bellerin, punyai purata tackle yang lebih tinggi, dan juga interception yang lebih tinggi. Kita balik pada
posisi fullback ni sendiri, mana kita tahu kita sebut pemain ni sebagai defender dan bukannya attacker. Jadi terang-terang dia punya main objektif ataupun role dalam mata padang ni adalah untuk defend tim kita dan bukannya menyerang semata-mata. Dan kita boleh nampak tempangnya Hector Bellerin dekat posisi right back ni adalah bila dia selalu dan kerap di dribble pass. Maksudnya ada orang senang je nak lepasi dia. So itu adalah satu kelemahan yang ketara lah untuk Arsenal. Dan kita tahu kebanyakan serangan ni bermula daripada bahagian sayap, dan sekiranya sayap pun dah bocor, masalah besar lah untuk Arsenal. Sebabkan tengah tu saya rasa dah solid, tapi kiri kanan tu agak shaky lah. Jadi Tariq Lamptey lah pilihan saya sebagai pemain yang boleh mengisi kelopongan ataupun kekurangan yang ada dalam posisi right back Arsenal. Lepas dah fulfill bahagian defender dan juga goalkeeper yang tak ada pertukaran apa-apa pun, saya rasa kita tengok pula kepada bahagian midfield, di mana bahagian midfield ni saya rasa Thomas Partey belum betul-betul fulfill Arsenal punya kriteria midfield tu. Arsenal memerlukan satu lagi pemain yang saya rasa yang dapat memenuhi Thomas Partey ni selain daripada Xhaka. Kat sini kita akan tengok satu perbandingan antara seorang pemain pilihan saya ni dengan Granit Xhaka. Itulah dia pemain pilihan saya, iaitu West Bissouma. Jadi kalau kita tengok West Bissouma ni, in terms of appearances dia dapat lebih permainan dan juga tackles dia. Kita tengok dekat situ dia punya defensive gameplay dia, in terms of tackles dia mendahului sebanyak 2.8 dan Granit Xhaka hanya 1.6. Dan kalau kita tengok interception dia pula, West Bissouma sekali lagi mendahului carta ini dengan nilai 1.7 dan Xhaka 0.9. Kita boleh tengok juga dekat bahagian clearance pun West Bissouma berjaya mendapat 1.6 banding Xhaka 1.2, dan juga dribble pass West Bissouma ni hanyalah 0.8 manakala Xhaka 1. Dekat sini kita boleh nampak yang West Bissouma ni adalah seorang pemain yang sangat defensif punya pemain lah. Ini melengkapi Thomas Partey pada pendapat saya, sebabkan Thomas Partey ni kalau kita tengok gameplay dia, dia bukan seorang pemain yang terlalu defensif. Dia fleksibel sebenarnya, dia defensif dan juga taking minded punya footballer. Kalau kita tengok cara dia drive bola ke depan dan juga cuba untuk membuka ruang ataupun membagi dorongan tinggi, saya rasa Thomas Partey lebih sesuai dikenakan dengan seorang pemain defensif. Macam Xhaka ni, Xhaka bukanlah seorang pemain yang truly defensif kalau kita tengok dia, tapi saya tak nafikan dia punya improvement in terms of defensif untuk Arsenal setakat ni. Boleh nampak Xhaka makin lama makin bijak dalam buat foul dan juga lebih kompos dalam menjadi pertahanan tidak literal untuk Arsenal. Tetapi balik kepada statistik tadi juga, kita boleh tengok yang memang West Bissouma ni lebih ke hadapan berbanding Xhaka. Jadi saya rasa West Bissouma ni adalah satu tambahan midfield yang sangat baik untuk Arsenal lah. Jadi setelah selesai bahagian midfield, saya nak pergi ke hadapan sikit, iaitu attacking midfielder. Jadi posisi attacking midfielder ni satu pemain yang menjadi minat ataupun kegemaran saya adalah Jack Grealish. Style of play yang dipersembahkan oleh Jack Grealish ni adalah seorang pemain yang suka di foul dengan kerap, dan Jack Grealish ni adalah satu pemain yang suka membawa bola daripada bahagian kiri padang dan membawa masuk ke tengah, dan jarang-jarang dia kantoi ataupun tak lepas lah. Itu adalah satu kelebihan Jack Grealish. Dia punya speed dan masuk yang on time lah, dia on time. Jauh beza dengan Pepe, yang mana kita tahu Pepe ada bakat yang sama tapi dia off time selalu. Dia macam timing dia masuk tu sangat macam tak kompos lah. Dan Jack Grealish ni dia adalah satu pemain yang pandai memanipulasi tackle yang dilakukan oleh pihak opponent lah. Jadi kalau kita nak tengok Jack Grealish ni punya kehebatan ataupun dia punya kemampuan ni, dia lebih kepada dia punya dribbling, dia punya vision, dia punya passing dan juga dia punya speed. Saya tengok Jack Grealish ni adalah player yang cukup komplit dan dia sepatutnya bermain di satu kelab yang lebih tinggi lah. Saya rasa Jack Grealish ni sendiri boleh main untuk kelab MU, untuk kelab macam Chelsea, untuk kelab macam Manchester City. Saya rasa tak ada masalah untuk seorang Jack Grealish untuk bermain di kelab seperti itu. Dan sekiranya Arsenal betul-betul nak pecah tabung, saya rasa Jack Grealish ni lah adalah pemain yang paling sesuai. Sebabkan kita tengok Martin Odegaard sendiri pun tak dipaku betul lagi dekat position attacking midfielder Arsenal, sebabkan dia hanyalah sekadar seorang pemain loan. Jadi untuk statistik Jack Grealish ni, kita boleh tengok dia punya goal ada 6 je, dia punya assist ada 10 dan dia punya shots per game adalah 2.1. Maksudnya pada saya 2.1 tu dah kira satu nilai yang tinggi lah, dan boleh convert 2 shot tu boleh menjadi gol. Dan selain tu juga kita boleh tengok dia punya pass success rate
pun tinggi 80% ke atas. So saya rasa itu dah cukup memadai. Dan dia punya aerial swan tu saya rasa tak apa penting dengan statistik tu, tapi overall rating untuk Jack Grealish ni adalah 7.73. Saya rasa Arsenal sekiranya mahu mendapatkan pemain seperti Jack Grealish ni perlu 100% fokus dan committed dalam UEL dan menjadi juara supaya layak untuk bermain dalam UCL. Dan apabila sebuah kelab berjaya memasuki UCL, itu dapat menarik lebih ramai perhatian pemain untuk masuk ke dalam kelab tersebut. Jadi last but not least lah, untuk bahagian striker ni saya akan meletakkan seorang pemain daripada Scotland, iaitu Edson Oduat. Saya rasa pemain ni layak masuk ke Arsenal sebabkan dia punya gaya permainan yang sangat laju, sangat lincah in terms of dribbling. Sebagai seorang striker, dia nampak sangat lincah. Dia nampak sangat tenang dan juga kompos ketika melakukan tendangan. Dan kalau kita nak bandingkan antara dia dengan Lacazette seperti yang kita boleh tengok sekarang ni, in terms of appearance, Edson Oduat ni mendahului dengan 23 appearance. In terms of assist saja dia dah berjaya mendapatkan 3 assist, dan key passes dia saja 1.2. Dia punya average, dia punya pass success percentage 80.6, sangat tinggi untuk seorang pemain striker. Dan kalau kita nak bandingkan gol dan juga assist antara dua pemain ni, kita boleh nampak Edson Oduat mendahului sebanyak 16 gol dan 3 assist berbanding Lacazette yang hanya mendapatkan 11 gol dan 2 assist. Tapi dekat sini kita tengok seorang pemain bermain di Liga Scotland dan seorang lagi bermain di highest level of league. Dan kita boleh tengok dekat sini dia punya dribbling, dia punya statistik tu memang lebih kepada Edson Oduat ni lah. Dan rating overall untuk dua pemain ni, Edson Oduat 7.31 dan Lacazette 6.92. Jadi dekat sini saya rasa Edson Oduat ni, kalau based on highlight yang saya tengok, dia punya gameplay adalah satu pemain yang sangat kompos, sangat laju, dribbling yang sangat baik. Berbeza dengan Lacazette. Lacazette lebih kepada seorang pemain yang punya link up play yang baik, punya hold up play yang sangat baik. Walaupun bersize boleh katakan kecil begitu. Jadi adakah perlu untuk masukkan Edson Oduat ke dalam bahagian attacking department Arsenal ni? Kalau tanya saya rasa patut. Sebabkan isu kontrak yang terjadi di antara Arsenal dan juga Folarin Balogun ni pada saya agak merisaukan dan menyerabutkan lah pada saya lah. Dan saya rasa Arsenal boleh solve benda ni dengan menandatangani seorang pemain attacking daripada Celtic ni lah, Edson Oduat. Dan selain daripada tu, Edson Oduat ni juga dia adalah seorang pemain yang berbangsa Perancis, dan mana kita tahu Arsenal dalam Perancis tak pernah tak jadilah macam Henry kan. Saya boleh nampak dia tak adalah macam Henry dia punya level tu, tapi nampak promising lah sebagai seorang pemain Edson Oduat. Jadi dekat sini itu adalah pemain-pemain pilihan saya untuk masuk ke dalam Arsenal. Sekiranya ada pemain yang saya terlepas pandang ataupun terlepas cakap, anda boleh komen dekat bawah dan saya alu-alukan komen daripada anda, dan saya harap anda dapat membantu saya dengan like and share video ni. Dan tak salah juga kalau anda nak subscribe channel ni. Dan sekiranya ada nampak cahaya ataupun positif impact terhadap video saya ni, saya akan provide lagi lah. Tapi kalau macam setakat static views pun tak berapa banyak dan setakat tu je, saya tak dapat rasa yang YouTube ni adalah satu platform untuk saya mencari rezeki sejujurnya. Sebab saya memang betul berhasrat untuk cari rezeki dekat sini, dan juga secara tak langsung saya nak kumpul duit. Ini adalah salah satu inisiatif saya untuk kumpul duit. Kalau betul tak ada, macam tak nampak gaya macam boleh pergi, saya mungkin akan stop lah buat video dekat itu. Jadi sampai sini saja video saya kali ini, dan saya Fakput. Jangan lupa senyum selalu, dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.